Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan menerangkan tentang penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Kelas kami yang bermula hari Isnin pada jam 11 pagi hingga 1 tengah hari. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Amira Alhana, nombor matriks 077. Kos Agrobiotechnology. Saya Syaira Atira binti Muhammad Saufi, nombor matriks 077548 dari kos Agrobiotechnology. Nama saya Nurul Adila binti Azlan. Nombor matrik saya 077288 dan saya dari kos Agrobiotechnology. Nama saya Nabila Ishra binti Muhammad Nordin daripada SMAB, iaitu Sarjana Muda Agrobiotechnology. Nama saya Rabiata Adawiyah binti Amran dan nombor matrik saya ialah 077212. Saya daripada kos SMAB iaitu Sarjana Muda Agrobiotechnology. Kenalan. Penciptaan langit dan bumi telah menjadi satu perdebatan yang hebat di antara para saintis sejak dahulu lagi, hingga tercipta pelbagai jenis teori tentang penciptaan alam semesta seperti teori materialism dan teori ledakan besar, iaitu Big Bang Theory, yang dibahas oleh George Gamow, Arnold Penzias dan Robert Wilson, antara yang terkenal sehingga menjadi sumber pembelajaran yang dipercayai daripada berbagai peringkat. Langit pula diciptakan dengan 7 lapisan, begitu juga dengan bumi. Walaupun bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal di dalam Al-Quran, tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jamak. Kumpulan kami telah membuat kajian dan mendapati terdapat beberapa masalah kajian. Antaranya ialah tentang kajian langit dengan teori ledakan besar berdasarkan fakta dan hadis. Yang seterusnya ialah berapa panjangkah jangka hayat planet di angkasa. Dan yang ketiga ialah kejadian hujan berbeza ke menurut Al-Quran dan sains. Objektif kajian yang telah dikenal pasti oleh kumpulan kami terdapat 3, iaitu untuk mengkaji kejadian langit dengan teori ledakan besar, Big Bang Theory, berdasarkan fakta dan hadis. Yang kedua ialah untuk mengkaji jangka hayat planet di angkasa. Dan yang ketiga ialah untuk menganalisis kejadian hujan menurut Al-Quran dan sains. Dan yang seterusnya ialah metodologi. Untuk metodologi yang digunakan untuk kajian ini ialah penyelidikan dari buku ilmiah serta rujukan internet. Saya akan mulakan dengan dapatan kajian pertama, iaitu kejadian hujan. Dari segi sains, hujan ni berlaku akibat penyejatan yang datang daripada laut. Dan secara spesifiknya dalam bentuk uap-uap air. Seperti kita belajar, awan akan berkumpul begitu, dan menghasilkan kumpulan awan. Dan bila air itu berat, dia akan jatuh dalam bentuk hujan. Dan jika terlalu sejuk, dia akan jatuh dalam bentuk hujan batu, seperti yang kita pernah belajar. Tapi, ini juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nur ayat 43, yang bermaksud, tidakkah engkau mengerti bahawa Allah menjadikan awan-awan itu terhimpun sedikit demi sedikit, kemudian menggabungkannya dengan sebahagiannya. Seterusnya, ia menjadikan satu kepulan raksasa. Dengan itu, engkau dapat melihat hujan keluar dari celah-celah awan. Itu saja. Berikut kita akan menyusul kepada dapatan yang kedua, iaitu jangka hayat planet, yang dapat dikaitkan dengan isu dunia, iaitu isu pemanasan global. Daripada situ kita dapat melihat yang dapat dikaitkan dengan fenomena jangka hayat planet. Isu ini boleh juga dikaitkan apabila majoriti pemanasan global, iaitu manusia yang sering memandang remeh kepada isu pemanasan global tersebut. Dengan keadaan bumi yang sangat gah dan sangat hebat, manusia terlupa bahawa ini semua adalah ciptaan Allah dan akan musnah suatu hari nanti.
Daripada yang kita dapat kaji iaitu pemanasan global. Pemanasan global juga boleh berpunca daripada penipisan lapisan ozon, pembakaran terbuka dan penipisan daripada kesar rumah hijau. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang kesan daripada tangan-tangan manusia yang menyebabkan jangka hayat planet ini berlaku. Ini akan membawakan kepada kerosakan bumi secara menyeluruh. Sebagai contoh, suhu bumi yang telah meningkat yang akan mengakibatkan peningkatan air laut. Tuntasnya, dia akan menyebabkan gangguan kehidupan laut atau kehidupan darat. Daripada situ, kita dapat melihat bahawa apabila pemanasan global ini berlaku, ia tidak dapat dibendung dan akan menjadi isu yang lebih besar yang berpunca daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Dapatan ini dapat jangka hayat planet, iaitu dapatan yang kedua, dapat dikaitkan dengan surah Ar-Rum ayat 41. Isu penipisan lapisan ozon dapat dikaitkan dengan penciptaan langit mengikut Big Bang Theory. Isu ini dikaitkan apabila penipisan lapisan ozon semakin meningkat yang berpunca daripada manusia itu sendiri. Lapisan atmosfera dicipta oleh Allah SWT mempunyai 7 lapisan. Dan jika tidak diwujudkan oleh Allah SWT, maka langit dan bumi akan musnah satu hari nanti. Menurut dalam Al-Quran ayat 29 surah Al-Baqarah, di mana dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di sini terbukti bahawa 7 lapisan langit itu benar terjelas dalam Al-Quran. Apabila isu ini semakin meningkat, sinaran UV tidak akan dapat ditapis dan pancaran ke atas muka bumi akan semakin bertambah. Ini akan menyebabkan risiko kepada kesihatan manusia dan juga peningkatan suhu setempat. Oleh itu, apabila penipisan lapisan ozon ini tidak dibendung dan dikawal, maka akan menjadi sesuatu isu yang sangat serius. Kita akan pergi ke rumusan. Akhir sekali, kumpulan kami akan dapat merumuskan tentang dalil tentang penciptaan langit dan bumi terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah dengan kebesarannya yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh keindahan dan keunikan yang sungguh luar biasa dan tiada tandingannya. Seperti yang dapat dirumuskan dalam surah At-Talaq ayat 12 juga yang telah menjelaskan bahawa langit yang Allah telah menciptakan terdiri daripada 7 lapisan. Begitu juga dengan bumi. Keterangan pada surah tersebut juga telah dibuktikan pada ilmuwan pada abad yang ke-21. Seterusnya akan diterangkan tentang secara rumus pada surah Al-Ma'idah ayat 190 dan surah Al-Isra ayat 12 yang menjelaskan agar kita dapat memenuhi hubungan antara malam dan siang. Terjadinya pada waktu itu terjadi juga hujan dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajak orang-orang yang berakal dan para ilmuwan untuk memikirkan ayat tersebut agar menemui keagungan kerana alam ini pasti ada yang mengatur, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, rumusan yang dapat kami kaji dalam kajian kumpulan kami iaitu penciptaan langit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menciptakan segala yang ada di langit dengan perancangan yang rapi. Ini menunjukkan bahawa Allah tidak bermain-main dan dia membuat secara mutlak, yakni tidak menciptakannya secara sia-sia. Ia membuat sesuatu benda dan sesuatu kewujudan bersebab dan bertujuan. Daripada situ dapat melihat bahawa penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tujuan dan tujuan yang sebenar dan tiada yang sia-sia. Hal ini telah tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 16 dan surah Al-Syad ayat 27. Ini adalah antara rujukan internet yang telah kami gunakan untuk melakukan kajian ini. Di sini anda boleh melihat ada 2 rujukan yang telah kami gunakan. Itu sahaja daripada kami. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli kumpulan dan kepada pensyarah terutamanya yang telah menjayakan kajian kami ini. Sekian, terima kasih.